Seperti yang kita boleh nampak di hadapan ini, ada sebuah bangunan. Bangunan ini dikenali sebagai Qasrud Diyafah ataupun Guest Palace. Istana untuk para tetamu daripada kerajaan Arab Saudi yang datang untuk melakukan ziarah ataupun umrah. Jadi mereka akan diberikan penginapan di sini. Dan pada 10 hari terakhir Ramadan pun, kerabat-kerabat diraja Arab Saudi sendiri akan menginap di sini untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram. Jarang orang mengetahui tentang bahawa istana ini ataupun Qasrud Diyafah ini, dia terletak di atas satu bukit yang sangat masyhur dalam sejarah. Apakah bukit itu? Inilah namanya Jabal Qubais. Jabal Qubais ataupun Jabal Abi Qubais, dia berangkaian dengan gunung-gunung yang ada di sekitar sini yang dikenali sebagai Gunung Qaiqaan ataupun Qaiqian. Dua gunung ini tidaklah semasyhur seperti Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Rahmah, Jabal Uhud ataupun lain-lain bukit yang ada di sekitar Haramain. Dan namanya pun jarang orang menyebutnya. Tetapi inilah kawasan yang sangat bersejarah kerana di sinilah terletaknya lokasi-lokasi mustahak sirah Nabi SAW. Dan semua tempat ini menjadi saksi hidup. Kalau kita lihat, ini adalah Masjidil Haram, Kaabah di tengah. Ini adalah tempat sa'i. Di belakang istana ini adalah Safa, Bukit Safa, dan di hujungnya adalah Bukit Marwah. Safa ataupun Bukit Safa, disitulah terletaknya Darul Arqam di Bukit Safa. Apakah itu Darul Arqam? Tempat mula-mula dakwah dijalankan. Di sebelahnya adalah Jabal Qubais. Jabal Qubais ini asalnya adalah gunung yang agak tinggi ataupun bukit yang agak tinggi dengan ketinggiannya 420 meter. Dia antara bukit yang banyak merakam peristiwa sejarah. Namun dengan adanya pelbagai pengubahsuaian, pembinaan dan pembangunan, termasuklah perluasan Masjidil Haram itu sendiri, maka banyak daripada kedudukan bukit ataupun gunung Abi Qubais ini telah berubah. Bahkan masjid, dulu ada masjid di atas bukit ini dinamakan dengan Masjid Bilal. Dan masjid itu pun sudah tiada sekarang ini. Kemudian berdekatan dengan kawasan Jabal Qubais, dekat dengan Safa, adalah Dar Abi Talib. Berdekatan dengan kawasan Safa Marwah ini, adanya rumah Abi Talib. Dan dalam sejarah, rumah Abi Talib ini sangat signifikan. Kenapa? Kalau kita ingat ketika puak-puak Quraisy meminta daripada Abu Talib supaya menyerahkan Rasul SAW kepada pihak Quraisy, maka ketika itu Abu Talib telah menolak permintaan mereka. Sampai mereka menawarkan kepada Abu Talib ditukarkan Nabi kita dengan Ammarah ibnul Walid sebagai ganti. Juga ditolak. Tapi kali ketiga, orang-orang Quraisy mengugut akan mengambil tindakan paling tegas. Maka ketika itulah Nabi telah diberitahu oleh Abi Talib, "Ya ibna akhi, inna qaumaka qad ja'uni faqalu kadza wa kadza fa abqi 'alayya wa 'ala nafsika wa la tuhammilni min al-amri ma la utiqu ana." Kata Abu Talib, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu datang kepadaku, mereka protes itu dan ini kepadaku. Jadi dengan usiaku yang semakin meningkat ni, wahai anak saudaraku, janganlah engkau bebankan aku dengan sesuatu yang tidak mampu untuk aku menanggungnya." Ketika Abu Talib bercakap sedemikian kepada Nabi kita, apakah respon Nabi? Kata dia, "Ya ammi, law wudi'atis syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ma taraktu hadzal amra hatta yuzhirahu Allah Ta'ala aw ahlika fi talabih." Wahai bapa saudaraku, andainya matahari diletak di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan urusan atau tugasan ini sampai Allah mendatangkan kemenangan ataupun aku mati dalam perjuangan ini. Hadis riwayat Baihaqi. Lantas, apakah jawapan Abu Talib? Kata Abu Talib, "Amdi ala amrika waf'al ma ahbabta fa wallahi la uslimuka li syai'in abada." Teruskanlah wahai anakku, buatlah apa yang kau mahu, demi Allah aku tidak akan serahkan kau kepada sesiapa pun sampai bila-bila. Lantas Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib telah diboikot di kawasan ini. Mana mereka telah melalui proses PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan, diperketatkan. Dan mereka diboikot dalam dua perkara. Pertama, dalam bidang ekonomi. Mereka tidak dibenarkan berjual beli dengan orang Quraisy.
dan dari segi sosial, orang Quraisy tidak akan menikah dengan mana-mana keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Mereka tidak dibenarkan bercampur, berkumpul. Dan deklarasi ini orang-orang Quraisy dokumentasikan dan mereka telah menulisnya di atas sebuah sahifah ataupun lembaran yang berisi perjanjian dan sumpah itu yang digantungkan di dinding Kaabah. Akhirnya orang Islam sepakat duduk beramai-ramai di perkampungan Abu Talib ataupun lebih dikenali sebagai Syi'ib Abu Talib. Syi'ib Abu Talib yang mana dia terletak dekat dengan Jabal Abi Qubais dan Bukit Khandama di Mekah, iaitu sebelah timur Kaabah. Dia menghala ke tempat sa'i. Kalau kita keluar daripada Masjidil Haram, daripada gerbang Babul Abbas melalui Mas'a, mana tempat kita sa'i di sini, kita akan jumpa ruang terbuka, kita akan terus nampak Jabal Abi Qubais ini. Seluruh lembah ini asalnya milik Datuk Nabi SAW, iaitu Abdul Muttalib. Selepas daripada Abdul Muttalib meninggal, wilayah ini dikuasai seluruhnya oleh Abu Talib dan juga para pemimpin daripada Bani Hashim. Selesai. Kemudian, selepas kawasan perumahan Abi Talib, di sini adalah perumahan ataupun rumah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang mana sekarang telah dijadikan public toilets di kawasan sini. Nanti kita akan pergi lebih dekat lagi. Kemudian di penghujung sekali di sini adalah Bukit Marwah. Bukit Marwah, disitulah terletaknya rumah Abi Sufyan. Dan apakah pentingnya kisah Abu Sufyan dengan kita? Kalau kita rujuk kepada sirah, ketika Nabi SAW memasuki 10 Mekah bersama dengan 10,000 orang sahabatnya dalam peristiwa terkenal Fathu Makkah yang berlaku pada 10 Ramadan tahun 8 Hijrah bersamaan bulan Disember tahun 629. Orang Mekah ketika itu panik sebab mereka tak menyangka Nabi kita boleh datang daripada Madinah dengan membawa orang Islam yang begitu ramai menguasai seluruh kawasan ini. Lalu Abu Sufyan yang rumahnya duduk di kawasan Marwah di sini, dia ni seorang politikus yang sangat oportunis. Sebelum ni dia menentang Nabi kita habis-habisan, tapi akhirnya dia telah pusing 360 darjah menyokong Nabi SAW, sehingga kan dalam satu riwayat yang terkenal, faja'a Abu Sufyan faqal ya Rasulullah ubidat khadra'u Quraisyin la Quraisya ba'dal yaum. Kata Abu Sufyan, ya Rasulullah, hari ini seluruh keturunan Quraisy telah binasa ya Rasulullah. Tidak ada puak Quraisy yang mampu bertahan pada hari ini ya Rasulullah. Maka Nabi pun ketika Abu Sufyan berkata demikian, ini mustahak untuk kita tahu kawasan Marwah ini. Kata Nabi, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun, wa man alqa silaha fahuwa aminun, wa man aghlaqa babahu fahuwa aminun. Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia aman, kami tidak akan ganggu dia. Siapa yang meletakkan senjata, kami tidak akan ganggu dia. Dan siapa yang kunci pintu rumah mereka, kami tidak akan ganggu dia. Jadi inilah kawasan bersejarah, dan di belakang daripada bangunan ini adalah rumah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada kesempatan, kita akan terangkan sedikit. Namun, saudara, inilah keseluruhan kawasan yang sering kita lalui, tapi jarang orang mengetahui ini adalah kawasan yang sangat bersejarah dan menjadi saksi kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.